Bab 6. Keperluan terhadap seorang Nabi. Abdul Muttalib tidak menyembah Hubal. Beliau hanya menyembah Tuhan Allah. Tetapi berhala kaum Mu'ab telah berada dalam Kaabah sejak turun-temurun, dan bagi Quraisy ia telah menjadi lambang barakah, yakni keberkatan dan pengaruh kerohanian yang meresapi tempat pemujaan teragung itu. Terdapat beberapa tempat pemujaan lain yang lebih kecil di seluruh tanah Arab. Di antaranya yang paling penting ialah yang terletak di Hijaz, iaitu kuil yang didakwa oleh sebilangan para pemuja sebagai kuil 3 anak perempuan Tuhan, yakni Al-Lata, Al-Uzza dan Manat. Seperti orang Arab Yathrib yang lain, sejak kecil lagi Abdul Muttalib telah dididik untuk menghormati Manat, yang kuilnya terletak di Qudayd di Laut Merah, sedikit ke arah barat Wadi Yathrib. Kuil yang lebih penting bagi Quraisy pula adalah kuil Al-Uzzah yang terletak di Wadi Nakhlah, sehari perjalanan menunggang unta ke selatan Mekah. Sehari lagi perjalanan dalam arah yang sama akan membawa para penyembah ke Taif, sebuah bandar bertembok di dataran tinggi yang subur kehijauan, didiami oleh Puak Thaqif yang merupakan salah satu cabang daripada kabilah Arab yang hebat, iaitu Hawazin. Al-Lata adalah Dewi Taif, dan berhalanya ditempatkan di sebuah kuil yang mewah. Sebagai penjaga kuil ini, Puak Thaqif menganggap diri mereka setaraf dengan Quraisy, dan Quraisy pula sering menggelar Mekah dan Taif sebagai dua kota berkembar. Namun di sebalik cuaca yang mengagumkan serta kesuburan Taman Hijaz, iaitu gelaran bagi Taif, tidak bermakna masyarakatnya tidak cemburu dengan lembah tandus di utara mereka, kerana mereka sedar bahawa tidak kira segigih mana pun mereka cuba mengharumkan namanya, kuil mereka sama sekali tidak akan mampu menandingi rumah Allah, yakni Kaabah. Meskipun begitu, tidak pula bermakna mereka mengharapkan sebaliknya, kerana mereka juga adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam dan mempunyai akar di Mekah. Sentimen mereka bercampur aduk dan kadangkala bercanggahan. Sebaliknya, kaum Quraisy tidak mencemburui sesiapa pun. Mereka tahu bahawa mereka tinggal di pusat dunia, dan di tengah-tengah kota mereka terdapat sebuah magnet yang mampu menarik para peziarah suci dari semua titik kompas. Mereka hanya perlu memelihara diri daripada melakukan sesuatu yang dapat menjejaskan hubungan baik yang telah terjalin antara mereka dan kabilah lain di luar Mekah. Kedudukan Abdul Muttalib sebagai tuan rumah kepada para peziarah suci yang datang ke Kaabah memberinya kesedaran yang mendalam tentang hal-hal demikian. Peranannya bersifat antara kaum, dan pada peringkat tertentu peranan ini turut dikongsi oleh semua orang Quraisy. Para peziarah harus dilayani dengan baik sehingga mereka merasakan Mekah adalah kampung halaman mereka sendiri, dan mengalu-alukan mereka bererti mengalu-alukan apa jua yang mereka sembah, dan sentiasa menunjukkan penghormatan kepada berhala yang mereka bawa. Mereka wajar dan berwibawa untuk menerima semua berhala itu kerana ia adalah satu tradisi. Para leluhur mereka melakukannya. Bagaimanapun, bagi Abdul Muttalib, Allah adalah hakikat teragung, dan tiada sangsi lagi bahawa beliau lebih dekat kepada agama Ibrahim alaihissalam berbanding kepercayaan kebanyakan orang sezaman dengannya dari kalangan Quraisy, Khuza'ah, Hawazin dan kabilah Arab yang lain. Tetapi ada, dan sentiasa ada, segelintir orang yang mengekalkan kemurnian agama Ibrahim alaihissalam. Hanya mereka yang sedar bahawa penyembahan berhala adalah pembaharuan yang jauh menyimpang daripada tradisi, bahaya yang harus diwaspadai. Cukup jika kita menjengah lebih jauh ke dalam sejarah untuk menyedari bahawa Hubal tidak lebih baik daripada anak lembu emas Bani Israel. Golongan ini menggelarkan diri mereka Hunafa dan tidak mempunyai sebarang kaitan dengan segala berhala yang disembah oleh orang Arab pada masa itu, dan mereka menganggap kehadiran berhala di Mekah sebagai suatu pencabulan dan pencemaran.
keengganan mereka untuk mengendurkan pegangan dan sikap mereka yang sering berterus terang menyebabkan mereka tersingkir ke pinggir masyarakat Mekah. Dan di sana sebahagian mereka dihormati dan sebahagian pula dilayan secara buruk, bergantung pada kepribadian mereka dan juga sama ada marga mereka bersedia melindungi mereka ataupun tidak. Abdul Muttalib mengenali 4 orang Hunafa, dan salah seorang yang lebih dihormati di kalangan mereka adalah Waraqah, anak dari 2 sepupunya, iaitu Naufal daripada Bani Asad. Waraqah telah memeluk agama Kristian. Di kalangan orang Kristian ada kepercayaan bahawa waktu kemunculan seorang Nabi sudah terlalu dekat. Kepercayaan ini mungkin tidak tersebar meluas, tetapi ia didukung oleh 2 tokoh terkemuka dari gereja-gereja timur dan juga para ahli nujum dan tukang ramal. Kepercayaan ini lebih mudah untuk diterima oleh orang Yahudi, memandangkan bagi mereka urutan kenabian hanya akan berakhir dengan Al-Masih. Dan justru itu hampir semua mereka menantikan kemunculan seorang Nabi. Para rabbi dan pendeta mereka meyakinkan mereka bahawa waktu kedatangannya sudah dekat. Sudah kelihatan banyak tanda yang diramalkan mengenai kedatangannya. Dan bagi mereka, Nabi yang bakal muncul itu tentunya seorang Yahudi, kerana mereka adalah bangsa terpilih. Orang Kristian pula, termasuk Waraqah, meragui perkara ini. Bagi mereka, tiada sebab mengapa tidak mungkin muncul Nabi dari kalangan Arab. Bahkan orang Arab lebih memerlukan seorang Nabi berbanding orang Yahudi yang sekurang-kurangnya masih mengikuti agama Ibrahim, kerana mereka menyembah Tuhan yang Esa dan tidak mempunyai berhala. Dan siapa lagi kalau bukan seorang Nabi yang mampu meluruskan bangsa Arab daripada penyembahan mereka kepada Tuhan palsu. Di sekeliling Kaabah, dalam lingkaran yang agak luas, terdapat 360 berhala. Selain itu, hampir setiap rumah di Mekah menyimpan berhala masing-masing. Ada yang besar dan ada pula yang kecil, dan ia adalah pusat utama bagi sesebuah rumah. Sebelum seseorang meninggalkan rumahnya, terutamanya untuk suatu perjalanan jauh, dia akan berdiri di depan berhala dan mengusapnya untuk mendapatkan keberkatan daripadanya. Dan demikian juga ia perkara utama yang dilakukan sewaktu pulang. Penyembahan berhala bukan hanya diamalkan di Mekah, ia turut diamalkan di kebanyakan tempat di tanah Arab. Sememangnya ada beberapa kelompok masyarakat Arab Kristian yang telah mapan di selatannya, iaitu di Najran dan Yaman, dan di utara berhampiran perbatasan Syria. Namun kali terakhir seorang Rasul diutuskan Tuhan ke wilayah itu, ia hanya mengubah rupa wilayah Mediterranean dan Eropah yang luas, dan setelah hampir 600 tahun, ia tidak memberikan sebarang kesan ke atas masyarakat penyembah berhala yang berpusat di Mekah. Masyarakat Arab Hijaz dan dataran luas Najd di sebelah timurnya kelihatan sama sekali tidak terpengaruh dengan risalah Injil. Kaum Quraisy dan kabilah penyembah berhala yang lain tidak memusuhi agama Kristian. Orang Kristian kadang-kala mengunjungi makam Ibrahim alaihissalam untuk memberi penghormatan, dan mereka menerima layanan seperti tetamu lain. Lebih daripada itu, seorang penganut Kristian telah dibenarkan dan malah diberi galakan untuk membuat catan Bunda Maryam dan puteranya Isa alaihissalam di bahagian dalam dinding Kaabah. Catan yang amat berbeza daripada semua catan lain. Namun orang Quraisy kurang peka terhadap perbezaan ini. Bagi mereka, catan Kristian itu hanyalah salah satu daripada sekian banyak berhala lain. Sikap toleransi mereka adalah salah satu sebab mereka begitu sukar dipengaruhi. Tidak seperti sebahagian besar anggota kaumnya, Waraqah mampu membaca dan mengkaji kitab-kitab suci dan akidah. Kerana itu dia mampu melihat betapa dalam salah satu janji Yesus, janji yang secara umumnya ditafsirkan oleh orang Kristian sebagai berkaitan dengan keajaiban Pentakosta, ada unsur tertentu yang tidak serasi dengan keajaiban itu dan semestinya berkaitan dengan suatu keajaiban lain, suatu keajaiban yang belum terlaksana.
Namun kitab suci berkenaan menggunakan bahasa rahsia. Dia tidak akan berkata-kata daripada dirinya sendiri. Sebaliknya, apa saja yang didengarnya, itulah yang akan dia sebut. Waraqah mempunyai seorang saudari kandung yang sangat rapat dengannya, bernama Qutailah. Dia sering bercakap dengan saudarinya itu mengenai hal-hal ini, dan kata-katanya telah meninggalkan kesan yang sangat besar kepada Qutailah, hinggakan persoalan Nabi yang ditunggu-tunggu itu sering bermain di fikirannya. Mungkinkah dia sudah berada di tengah-tengah mereka? Setelah unta korbannya diterima, Abdul Muttalib membuat keputusan untuk mencarikan seorang isteri bagi anaknya yang telah tertebus. Setelah menimbang-nimbang, beliau memilih Aminah binti Wahab, cucu kepada Zuhrah, saudara Qusay. Wahab pernah menjadi ketua Bani Zuhrah, tetapi dia meninggal dunia beberapa tahun lalu. Aminah kini berada di bawah penjagaan saudara Wahab yang bernama Wuhaib, yang menggantikannya sebagai ketua marga. Wuhaib juga mempunyai seorang anak perempuan yang sudah memasuki usia perkahwinan, bernama Halah. Dan ketika Abdul Muttalib mengatur urusan perkahwinan anaknya dengan Aminah, beliau turut melamar Halah untuk dirinya sendiri. Wuhaib bersetuju, dan pelbagai persiapan telah dibuat untuk meraihkan dua perkahwinan yang akan berlangsung serentak. Pada hari yang ditetapkan, Abdul Muttalib berpimpin tangan dengan anaknya ke perkampungan Bani Zuhrah. Dalam perjalanan itu mereka perlu menempuh perkampungan Bani Asad. Kebetulan Qutailah, saudari Waraqah, sedang berdiri di laluan masuk rumahnya. Barangkali sengaja untuk melihat peristiwa itu, memandangkan semua penduduk Mekah tahu tentang majlis perkahwinan besar-besaran yang bakal berlangsung itu. Abdul Muttalib berusia 70-an waktu itu, namun beliau masih kelihatan sangat muda dari segenap segi. Langkah perlahan kedua-dua mempelai, keanggunan semula jadi mereka kian terselah oleh peristiwa penuh ta'zim itu, membentuk pemandangan yang mengagumkan. Namun ketika mereka kian dekat, pandangan Qutailah tertancap hanya pada mempelai yang lebih muda. Dari segi ketampanan, Abdullah seperti Nabi Yusuf bagi zamannya. Lelaki dan wanita Quraisy yang paling tua sekalipun tidak pernah melihat sesiapa yang boleh dibandingkan ketampanan dengannya sepanjang hayat mereka. Beliau kini berusia 25 tahun, usia muda yang mekar. Namun yang paling membuatkan Qutailah terpegun, dia pernah terpegun tetapi tidak pernah sehebat kini, ialah nur yang menyerikan wajah Abdullah. Nur yang pada pandangan Qutailah datang dari luar alam biasa. Mungkinkah Abdullah Nabi yang ditunggu-tunggu? Atau dia bakal menjadi bapa kepada sang Nabi? Tak kala mereka melewati Qutailah, hatinya tiba-tiba mendorongnya untuk memanggil, "Wahai Abdullah." Ayah mempelai itu melepaskan tangan, seolah-olah menyuruhnya untuk bercakap dengan sepupunya. Abdullah lalu berpaling ke arahnya, dan Qutailah bertanya, "Kemana tujuannya?" "Bersama ayahku," jawabnya ringkas. Bukan kerana berat mulut, tetapi kerana beliau yakin Qutailah tahu bahawa beliau sedang dalam perjalanan ke majlis perkahwinannya. "Ambillah aku sekarang juga sebagai isterimu," pinta Qutailah. "Akan kuberikan engkau unta sebanyak yang telah dikorbankan sebagai galang ganti dirimu. Aku bersama ayahku. Aku tidak boleh melanggar hasratnya, dan aku tidak boleh meninggalkannya," balas Abdullah. Perkahwinan itu berlangsung mengikut rancangan, dan kedua-dua pasangan pengantin itu tinggal selama beberapa hari di rumah Wuhaib. Dalam tempoh itu, Abdullah pulang ke rumahnya sendiri untuk mengambil sesuatu. Dan sekali lagi beliau terserempak dengan Qutailah. Mata Qutailah mengamati wajah Abdullah sungguh-sungguh, hinggakan Abdullah berhenti di sebelahnya, menunggu Qutailah membuka mulut. Apabila dia terus mendiamkan diri, Abdullah bertanya, mengapa dia tidak menawarkan perkara yang sama seperti pada hari sebelum itu? Qutailah menjawab, "Cahaya yang ada bersamamu kemarin telah hilang. Hari ini engkau tidak lagi mampu memenuhi keinginanku." Perkahwinan tersebut berlangsung pada tahun 569 Masihi.
Tahun selepas itu dikenali sebagai Tahun Gajah. Tahun yang penting kerana beberapa sebab.